Kita dah belajar yang mana satu amplitude dia. Okay, jadi minggu ni kita akan bincang. Kita ada soalan nombor 13 dekat sini. Jadi last week ada cikgu dah suruh korang buat latihan kan sampai habis kan untuk bab 6 ni. Minggu ni kita bincang je lah jawapan maksudnya. Okay, jadi kita ada soalan nombor 13. Kita ada soalan, dia kata lukis graf berikut untuk yang mana X tu dia adalah di antara 0 sampai 360 darjah. And then dia minta kita tuliskan nilai maksimum dan nilai minimum. Okay, yang kedua dia minta kita lukiskan bentuk graf kita kan. Dia suruh kita lukis graf kita. And then yang ketiga dia minta pintasan X dan pintasan Y. Pelajar boleh nampak kan skrin yang cikgu share ni? Boleh dengar suara cikgu dengan clear tak? Boleh sir. Boleh Right, jadi soalan nombor 13 ni dia pertama sekali dia minta kita lukiskan. Jadi soalan nombor 13 A. Okay, kita akan bincang macam mana cara untuk menjawab soalan macam ni. Okay, jadi pertama sekali soalan 13 A, kita ada dia punya fungsi adalah Y sama dengan sin X. Okay, jadi kita tahu bentuk Y sama dengan sin X macam mana. Jadi sin X ni, ingat nama dia sin, jadi bentuk dia macam S. Bentuk dia macam S terbalik. Okay, jadi and then kita ada nilai X dan nilai Y. Jadi kita ada X kat sini, kita ada Y kat sini. Okay, kita ada 0 darjah. Kita ada 45 darjah. Kita ada seterusnya 90. Kita ada 135. Okay, dan seterusnya. Salin dulu di sini. 180 darjah. 225 darjah. 270. 315 dan akhir sekali kita ada 360. Okay, jadi nanti pelajar lukislah, tulis jadual ni. Tulis dalam bawah. Alright, jadi kita nak tahu nilai dia. Sebelum kita nak lukis graf, mestilah kita kena tahu nilai kan, untuk memudahkan kita plot. Okay, jadi antara cara yang kita boleh guna adalah kita gunakan calculator. Okay, jadi dia nak Y sama dengan sin X. Jadi X kita adalah 0 darjah, jadi contohnya kita nak tahu Y. Y untuk 0 darjah ni. Kita tekan sin 0 berapa nilai dia. Sin 0, jadi kat sini kita tahu nilai dia adalah 0. Okay, kita buat yang seterusnya. Kita buat untuk semua sekali. Kita ada 0, 45 dan seterusnya tadi tu. Jadi tekan calculator, kita nak cari sin 45 contohnya. 45 kita dapat 0.7071. Kita ambil 4 titik perpuluhan je lah kan. Okay, jadi kita ambil 4 titik perpuluhan, jadi 0.7071. Dan seterusnya, sambung. Untuk sin 90, nilai dia adalah 1 sin 135. Nilai dia adalah 0.7071. Jadi kalau kita perasan, dia punya nilai dia berulang. Dia ada satu pattern dekat nilai dia. Jadi sebelum-sebelum ni kita dah belajar yang contohnya sin 0 tu nilai dia memang adalah 0. Sin 90 nilai dia adalah 1 kan. Right, jadi kita tengok sin 180. Nilai dia adalah 0. Sin
225. Negatif 0.7071. Negatif 0.7071. 270. Okey. 0.7071. 270 kita ada nilai dia negatif 1.315. Nilai dia adalah negatif 0.70. Dan akhir sekali, sin 360. Sin 360 ni kita nak tahu. Sin 360 berapa? Tekan kalkulator, sin 360 adalah 0. Okey, jadi kita dah ada X dan Y. Dah ada X dengan Y, senang kita nak plot. Okey, jadi dekat sini, dekat kertas pelajar, nanti akan ada kertas graf kan. Jadi pelajar nanti lukislah lawa-lawa dekat kertas graf. Jadi sekarang ni cikgu nak tunjukkan bentuk dia saja. Jadi nanti lukis lawa-lawa. Jadi kita ada paksi X dan paksi Y. Okey, jadi kita ada paksi X dan paksi Y. Jadi kita tulis paksi Y. Okey, ini adalah kosong. Ini adalah paksi X kita. Okey, jadi kita akan bahagikan dia ikut X. Jadi kita ada kosong, 45, 90 semua ni kita akan bahagikan. Jadi kosong. And then sini adalah 45. Sini adalah 90 darjah. Sini adalah 135. Dan seterusnya. Dan 360. Okey. Nanti pelajar lukislah lawa-lawa dekat kertas graf. Jadi bentuk dia. Jadi kita tengok. Kosong start daripada kosong. Jadi 45 dia dekat sini 90. Jadi kita tengok yang paling tinggi kat sini adalah 1. Jadi tulis 1 dekat sini. Dan paling rendah adalah negatif 1. Okey, jadi bentuk dia akan jadi bentuk macam ni. 135. Oh, sekejap Okey, jadi dekat 90 dia akan 1. Dekat 180 adalah kosong. Okey, dekat 270 dia adalah negatif 1. Jadi tanda kat sini. 360 adalah dekat sini. Okay, jadi bentuk dia akan jadi macam ni. Okay, jadi ni adalah bentuk untuk graf yang kita akan dapat. Jadi dekat 45 ni nilai dia adalah 0.7071. Jadi dekat sini negatif 0.7071. Tapi tak nak plot pun tak apa. Sebab kita tahu paling tinggi dia adalah 1. Paling rendah dia adalah negatif 1. Okay, jadi ni adalah bentuk untuk graf kan. Soalan dia kata dia nak kita lukiskan bentuk dan dia nak kita lukiskan. Okey, soalan 1, 13A1, dia nak kita cari nilai maksimum dan nilai minimum. Okey, jadi nilai maksimum dan nilai minimum dia kita tengok kat sini. Okey, kalau kita tengok dekat sini nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi nombor 1, nilai maksimum kita adalah 1. Kan, kalau kita perasan nilai maksimum kita adalah 1. Yang paling tinggi adalah 1. Okay, jadi nilai minimum kita adalah negatif 1 kan. Sebab yang paling bawah sekali adalah negatif 1. Okay, kedua dia tanya bentuk dia. Okay, bentuk ni secara kasar dia nak tahu bentuk dia lah. Jadi bentuk, jadi kita lukis macam ni je. Bentuk dia bentuk macam S terbalik untuk sin. Okay, yang ketiga kita ada dia tanya pintasan X dan pintasan Y. Okey, jadi apa maksud pintasan X? Pintasan X ni adalah nilai yang mana nilai dia tu dia melintasi paksi X. Jadi mana-mana yang dia lintas paksi X, kita tengok. Okey, pertama sekali kita tulis dulu pintasan X. Kita tengok. Okey, kosong nampak. Dia langgar dekat paksi X. 90 dia tak langgar. 180 dia langgar paksi X. Okey, seterusnya 270 dia tak langgar, 360
dia langgar paksi X. Jadi pintasan X kita adalah 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Jadi itu adalah pintasan X kita. Kan? Jadi pintasan X ni adalah nilai yang mana dia langgar kita punya paksi X. Boleh kata langgar lah. Yang dia memintas paksi X kita. Okay, and then seterusnya dia nak minta pintasan Y. Pintasan Y adalah nilai yang dia memintas kita punya paksi Y. Jadi paksi Y kita yang sebelah kiri ni. Ini adalah paksi Y. Jadi nilai apa yang dilanggar? Nilai yang dilanggar dekat sini hanyalah 0. Kalau kita perasan, dia langgar dekat 0 dia. Sebab lepas tu dia pergi kanan kan. Jadi pintasan Y kita adalah 0 darjah saja. Okay, jadi ini adalah jawapan untuk nombor 13A. Okey, boleh faham? Ada soalan? Jadi itu 13A. Dia tanya Y sama dengan sin X kan. Jadi ini cara dia. Pertama sekali nak tahu nilai, kena masukkan nilai X. Nak cari nilai Y. And then nak kena plot. Jadi plot tu gunakanlah nilai yang kita dapat daripada X, Y tadi. Dah dapat nilai X, Y tadi, kita akan dapat plot lah. Kita dah dapat plot yang macam ni. Jadi pelajar lukislah lawa-lawa. Cikgu lukis secara kasar je. Nanti korang nak lawa lukis dekat atas kelas. Okay, jadi nilai maksimum, nilai paling tinggi, nilai minimum yang paling rendah. Okay, pintasan X ni yang cikgu cakap tadi yang melintas paksi X. Pintasan Y yang melintas paksi Y. Okay, jadi itu adalah soalan nombor 13A. Okay, kita tengok soalan nombor 13B pula. Okay, soalan 13B. Okay, jadi tengok dulu soalan. Soalan dia kata Y adalah sama dengan cos X. Jadi Y sama dengan cos X. Okay, jadi kita ada... Alright, sebelum tu kita nak kena isi dulu jadual ni. Jadi kita ada jadual. Okay, jadi kita ada Y sama dengan cos X kan. Okay, sama juga keluarkan kalkulator. Kita nak kena tahu nilai dia kan. Kita nak tahu nilai dia. Jadi kosong, kita ada kosong 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 dan 360. Okay, jadi kita nak tahu nilai dia, kena kira. Alright. Jadi kita ada cos. Sekarang ni gunakan cos. Tadi kita gunakan sin. Jadi cos kosong, kita nak tahu cos kosong berapa nilai dia. Tekan sama dengan. Jadi cos kosong kat sini kita dapat, nilai dia adalah 2. Okay, cos 45 kita nak tahu. Tekan cos, tekan 45. Kita akan dapat nilai dia 0.7071. 0.7071. And then kita ada 90. Tekan cos 90. Kita dapat cos 90 dia adalah 0. Okay, seterusnya 135. Cos 135. Nilai dia adalah negatif 0.7071. Okay, yang ni dia terpadam. Kita tulis balik. 0.7071. Alamak, baik. Okay, jadi kita tulis baik nilai dia. Jadi kosong adalah 1. 45 nilai dia adalah 0.7071. 90 nilai dia adalah 0. 135 nilai dia negatif 0.7071. Sama, sambung juga. Sambung seterusnya. Kira cos 180 pula. Cos 180 berapa? Kita dapat cos 180 negatif 1.
cos 225. Cos 225. Dapat nilai dia negatif 0.701. Cos 270. Kosong. Cos 135. 315. Sorry. 315. Cos dia adalah 0.7071. Dan akhir sekali kita ada cos 360. Kita dapat nilai dia adalah 1. Alright. Okay, jadi dah dapat semua nilai X dan Y. Okay, jadi kita akan plotkan dia. Buat satu paksi X dan paksi Y. Jadi ni paksi Y kita. Jadi kita ada kosong. Kita ada 45. Kita ada 90. Kita ada 135. Kita ada 2180. Okay, ya, yang ni kita lukis lawa-lawa lah. Okay. 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 dan akhir sekali 360. Okay, ni paksi X. Right, jadi lukis macam biasa, sama macam sin X tadi. Okay, untuk kosong, nilai dia adalah 1. Maksudnya dia start daripada 1. Okay, ini adalah 1. And then ini adalah negatif 1. Okay, maksudnya dia start daripada atas. 45 ni dia turun. Dia turun dekat sini. Okay, 90 ni dia jadi kosong. 135 ni dia turun bawah. Dia turun dekat sini lah, agak-agak dekat sini. 180 dia sampai dekat negatif 1. 225 dia naik baik sikit. 270 dia jadi kosong. And then 315 0.7071 dekat sini. Dan akhir sekali 360 dekat sini. Okay, jadi kalau kita ingat bentuk untuk cos X, bentuk dia apa? Bentuk dia adalah macam C terbalik. Kan, kalau kita tengok macam C terbalik. Jadi lukiskan dia. Alright, jadi lukis lawa-lawa. Alright, jadi kita dapat ini adalah bentuk untuk Y sama dengan cos X. Jadi lukislah lawa-lawa. Kalau kita nampak bentuk dia adalah bentuk C terbalik kan. Kalau tu cara nak senang ingat lah. Kalau sin S, dia bentuk S. Kalau cos, dia bentuk C. Dia macam C lah. Ini nampak macam C terbalik kan. Okay, jadi soalan 1 dia nak minta apa? Soalan 1, dia minta kita cari nilai maksimum. Nilai maksimum adalah, kalau kita tengok paling tinggi berapa nilai dia? Paling tinggi adalah 1. And then nak cari nilai minimum. Kalau kita nampak nilai yang paling rendah adalah negatif 1. Jadi nilai minimum kita adalah negatif 1. Okay, kedua dia nak bentuk dia. Bentuk dia adalah macam ni. Okay, dan ketiga dia nak persilangan. Dia nak pintasan. Pintasan X. Pintasan X sama juga macam tadi. Yang melintas dekat paksi X dan paksi. Okay, nampak? Jadi dua ni je yang memintas pintas X. Jadi 90, 270 darjah. Dan akhir sekali pintasan Y. Jadi pintasan Y kita ada, nilai dia adalah 1. Nampak? Dia langgar dekat 1 saja. Jadi pintasan Y kita adalah 1. Okay, jadi itu adalah B. 13B. Okay, kita tengok yang lain. Baik, jadi kita padam jap. Sekejap dia hang. Okay, kita tengok soalan C dulu. Tengok soalan 13C. Jadi kita ada C adalah Y sama dengan tan X. Jadi kita ada Y sama dengan tan X. Sekejap dia punya ni.
Okay, jadi soalan 13C dia nak tan X. Jadi buat tan X. 13C. Y sama dengan tan X. Okay. Sama juga kita nak kena tahu nilai X dengan Y. Jadi kita tengok kita ada pertama sekali isi dulu jadual. Nak kena isi jadual sebab apa? Bila kita dah isi jadual barulah kita tahu nilai plot X dan plot Y. Okay, sama. Keluarkan kalkulator. Jadi contoh kita ada kosong. Jadi tekan kalkulator tan kosong. Dapat berapa? Dapat kosong. Jadi tan kosong dapat kosong. Okay, dan seterusnya. Jadi kat sini cikgu skip lah kan. Jadi korang nanti tekan kalkulator. Jadi cikgu skip. Cikgu tulis kat sini. Jadi tan 45. Nilai dia adalah 1. Okay, tan 90. Cuba tekan kalkulator. Tekan tan 90. Okay, tan 90. Nampak dia tulis apa? Dia tulis make error kan. Jadi ada sebab kenapa dia make error. Sebab ini adalah tangent kan. Tan X. Jadi kalau kita belajar bentuk tan macam ni. Jadi untuk 90 ni dia infinity. Sebab tu kita dapat make error sebenarnya. Make error kan. Make error. Make error pula silap. Alright. Jadi 90 ni kita dapat infinity. Sebab apa? Nilai dia sangat tinggi kan. Okay, 135 nilai dia adalah negatif 1. 180 nilai dia adalah 0. 225 nilai dia adalah 1. 270 infinity juga. 315 nilai dia adalah negatif 1. Dan akhir sekali kita ada 360. 360 ni nilai dia adalah 0. Okay, jadi lukiskan dia punya graf tadi. Kita ada part CY. Kita ada part C X. Okay, kita ada kosong kat sini. 45, 90, 135, 180. Okay, dan seterusnya. Right, kita dah ada semua benda ni. Right. Okay, jadi kita nampak ni. 90 ni dia kata menghampiri infinity. Jadi tulis. Dekat 90 ni buat satu garisan yang mana kat sini. Okay. And then dekat 270 pun ada infinity juga. Jadi 270 pun tulis infinity. Okay, jadi bentuk tangent macam ni? Bentuk tangent. Jadi bentuk tangent dia kata 45 ni 1. Dekat 45 ni 1. Jadi 45 tulis kat tanda kat sini. And then kita ada 135 dia kata nilai dia negatif 1. 135 jadi kat sini. Sama juga dekat 225, 1. Dekat 315 negatif 1. Okay, 360, 0. 1800 dekat 0 adalah 0 juga. Okay, jadi bentuk tangent macam ni? Bentuk tangent adalah alright, jadi ya. Okay, bentuk tangent macam ni? Okay, ini adalah bentuk tangent. Okay, nanti korang lukis bawah lah. Okay, sebenarnya kat sini 1 lah. Sekejap Okay, ni bentuk dia. 1. Okay, tengah-tengah ni dia bentuk dia macam S sikit. Okay, dia bentuk dia macam tu. Okay, dan akhir sekali kita ada bentuk dia macam ni. Okay, ini bentuk tangent. Jadi yang cikgu lukis ni tak berapa lawa lah. Nanti korang lukis lah bentuk dia lawa sikit. Okay, jadi untuk soalan 1. Soalan 1 dia tanya nilai maksimum dan nilai minimum. Tapi untuk tangent ni, sebab nampak ni, adanya nilai tangent 90 ni nilai dia adalah infinity. Jadi infinity ni maksudnya kita tak tahu nilai dia. Jadi sebab tu untuk nombor 1 tiada nilai maksimum dan nilai minimum. Okey, untuk nombor 2. Dia tanya bentuk. Okey, jadi bentuk sebenarnya bentuk dia macam ni. Jadi tengah-tengah ni dia bentuk dia macam ni. And then akhir sekali bentuk dia macam ni. Ni bentuk tangent
Okay, nombor 3 kita ada apa? Nombor 3 dia tanya pintasan X dan pintasan Y. Jadi pintasan X kita, pintasan X kalau kita nampak dia langgar dekat mana? Dia langgar dekat kosong sahaja. And then 180 and then seterusnya dia langgar dekat 360. Jadi pintasan X kita 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Pintasan Y kita adalah, pintasan Y dia langgar dekat mana? Dia langgar dekat kosong saja. Jadi kosong. Jawapan dia adalah kosong. Okay, boleh faham untuk tangent? Boleh faham Boleh Kalau sir. ada soalan boleh tulis lah dekat chat, sama ada dekat chat ke apa kan. Okay, ni bab 6. Ada yang tanya tadi kan. Ni bab 6. Ada yang tanya dekat chat. Right, jadi kita sambung. Jadi itu soalan 13C. Okay, kita tengok soalan 14 pula. Soalan 14 dia kata, lakarkan setiap yang berikut. Lakar pada paksi yang sama, graf bagi Y sama dengan cos X dan Y sama dengan cos 2X untuk 0 darjah. Maknanya X dia antara 0 sampai 360. Okay, jadi sama je. Patutnya dia suruh lukis dekat paksi ni, dia suruh lukis dekat graf yang sama. Okay. Jadi kita tengok. Soalan 14A. Lukis Y sama dengan cos X dan Y sama dengan cos 2X. Okay, jadi macam mana bentuk dia kita tengok. Jadi Y sama dengan cos X tadi kita dah lukis kan. Y sama dengan cos X. Kat sini tak ada Okay, kat sini dia dah hilang tadi. Y cos X. Jadi tak apa, kita lukis balik. Okay, jadi pertama sekali kita nak lukis Y sama dengan cos X. Jadi kita ada paksi X dan paksi Y. Okay, yang ni kita lukis besar sikit lah. Jadi senang nampak. Ada paksi X dan paksi Y. Kita ada kosong. And then kita ada nilai 1. Kita ada nilai negatif 1. Okay, jadi untuk Y sama dengan cos X. Macam mana bentuk dia? Kalau boleh ingat lah. Okay, jadi kita nak tahu dia punya nilai adalah 45. Kita ada 90. Kita ada 135. Kita ada 180. Kita ada 225. Kita ada 270. 315. Dan akhir sekali kita ada 360. Okay, jadi untuk Y sama dengan cos X, bentuk dia macam mana? Dekat 90 tadi. Dekat 90 dia kosong. And then dia turun bawah dekat 180 ni, dia turun negatif 1. And then dia naik dekat 270. And then dia naik dekat 360. Okay, jadi lukis bentuk dia macam ni. Okay, ini adalah graf Y sama dengan cos X. Okay, cikgu tarik dekat tepi ni. Y sama dengan cos X. Okay, and then dia nak cari Y sama dengan cos 2X. Okay, kaedah dia sama je kan? Sama juga. Jadi sama, tekan calculator. Jadi cos 2X maksudnya kalau cos 2 kosong, cos 2 darab berapa kan? Contoh kita try tengok cos 2 darab 90. Sebab X kita 90 kan? Dapat negatif 1. Right, jadi sama je. Korang kira daripada 45, 90, 135 sampai habis sampai 360. Kira semua tu. Okay, jadi jawapan untuk Y sama dengan cos 2X. Bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam ni. Beza dia. Okay, sini. Sini, sini dan sini. Okay, sini. Sini. 225 dia kosong, 270 1. 315 dia naik, 360 dia naik atas. Alright, jadi kita lukis.
Okay, jadi ni adalah bentuk graf Y sama dengan cos 2X. Okay, kalau korang perasan dia bentuk dia sama je, bentuk macam C. Kan? Jadi kalau Y sama dengan cos X macam ni, kalau Y sama dengan cos 2X dia jadi 2. Kan? Dia jadi 2. Dia jadi macam ni. Jadi itu bentuk dia. Alright, jadi itu 14A. Dia suruh lukis Y sama dengan cos X dan yang cos X tu yes, betul. Dia sama macam jawapan yang tadi. Y sama dengan cos X ni sama macam jawapan tadi. Sebab tu dia tulis dekat soalan dia, lukis pada paksi yang sama. Patutnya lukis graf, dekat graf sama je. Jadi kalau korang ada kertas graf nanti, lukis kertas graf yang sama. Jadi boleh nampak lah perbezaan dia. Maksudnya dia kena lukis yang baru ni lah, kena lukis ni saja. Sama juga kita tengok soalan 14B. Lukiskan graf Y sama dengan tan 2X. Dia suruh lukis Y sama dengan tan 2X. And then dia kata apa ni? Lukiskan pada paksi yang sama graf untuk tan 2X tolak 2. Jadi kita ada dua kat sini. Satu tan 2X and then dia nak tan 2X tolak 2. Okay, jadi macam mana cara buat dia? Sama juga. Okay, sebenarnya prinsip dia. Okay, sekejap. Sini cikgu tulis. Cos 2X. Prinsip dia cos X ke, tan X ke, sin X ke. Kalau cos X dapat 1, cos 2X ni kita akan dapat 2. Maksudnya dia lagi rapat-rapat lah. Kan? Jadi sama juga dengan tangent. Kita ada 14B. Pelajar ada yang buka mic ke? Boleh tutup sekejap tak? Boleh macam ganggu lah, ada bunyi. Siapa ni? Boleh minta tolong tutup mic? Siapa? Syah Irfan. Syah Irfan tutup. Alright, thank you. Okay, jadi soalan dia kata lukiskan Y sama dengan tangent 2X. Dan Y sama dengan tangent 2X tolak 2. Kan, itu soalan dia. Okay, sama. Prinsip yang sama. Tekan kalkulator. Jadi kalau kita ada tan 2X. Jadi 2 darab, untuk contoh kita nak tahu 45 darjah kan. Tulis 45 dekat sini. Okay, jadi kita akan dapat nilai dia. Make error. Make error apa maksud dia? Maksud dia infinity lah. Okay, jadi contohnya dekat 90 dapat kosong lah. Dan seterusnya. Sama juga untuk tan 2X tolak 2. Kalau 2X tolak 2, kita buat macam ni. Jadi contohnya 90 kan. Jadi dekat tempat X tu buat kurungan ni, tolak dengan 2. Buat macam ni. Jadi dapat negatif 0.something lah. Jadi korang akan buat plot nanti. Korang buat table nanti. Macam biasa macam soalan 13 tadi. And then, okay, jadi cikgu nak terus lukis lah dia punya bentuk macam mana. Supaya korang boleh nampak bentuk dia macam ni. Alright, jadi pertama lukis dulu paksi. Kita ada paksi Y. Dan kita ada paksi X. 0, 45, 90, 135. Okay, jadi lukis macam ni. Okay, ni cikgu nak memudahkan lah cikgu. Okay, jadi Y tan 2X. Macam mana bentuk Y tan 2X? Jadi macam cikgu cakap, kalau tan 2X ni, dia macam tan X juga. Cuma dia lagi rapat-rapat. Maksudnya kita akan dapat 2 graf berbentuk tan X. Okay, jadi dekat 45 ni dia dah ada. 45 ni lukis satu paksi.
And then dekat 135 ni lukis satu paksi macam ni. Paksi ni maksudnya infinity lah. Okay, and then dekat 225. And then kita ada dekat 315. Sebab dia makin rapat tadi. Okay, jadi bentuk dia macam ni. Jadi bentuk dia akan balik jadi macam ni. And then kita ada and then kita ada lagi. Dia ulang lagi. Okay, jadi yang ni, yang warna merah ni, okay, warna merah ni adalah Y sama dengan tan 2X. Kalau korang perasan, dia macam tan X, tapi dia lagi kecil rapat-rapat, kan? Sama kaedah yang sama, korang plotkan balik, kan? Plot balik macam tadi. Baik, jadi kita nak buat Y tan 2X tolak 2 pula. Jadi cikgu gunakan warna lain lah, supaya senang nak nampak, kan? Okay, kita gunakan warna hijau lah. Hijau, kan? Okay, jadi untuk tan 2X tolak 2, macam mana warna dia? Macam mana dia punya plot? Jadi nampak tan 2X kan, tolak 2. Jadi sebenarnya dia turun bawah sebanyak 2. Okay, jadi bentuk yang sama macam ni, cuma dia naik atas macam ni. Okay, jadi tandakan paksi, satu paksi dekat negatif 2 ni. Okay, jadi dia akan kosong kat sini. Jadi bentuk dia macam ni. Okay, sama juga. Okay, nampak tak? Jadi warna hijau ni adalah Y sama dengan tan 2X tolak 2. 2X tolak 2. Jadi maksud dia tolak 2 kat dalam fungsi ni, tolak 2 itu maksud dia turun bawah. Nampak? Kalau Y tolak tan 2X kat atas ni, Y tan 2X tolak 2 ni dia turun bawah. Nampak ni, dia turun bawah. Bentuk yang sama. Sebab still tan 2X tadi, kan? Okay. Jadi macam tu lah. Itu prinsip dia. Kan? Kita nak nampak. Sama macam cos tadi. Macam cos tadi pun, dia sama macam cos X. Tapi bila cos 2X, dia jadi makin rapat-rapat. Maksudnya kita akan dapat 2 graf dekat dalam tu. Bentuk yang sama. Sama juga dengan tan. Bentuk yang sama dengan tan X, cuma tan 2X ni dia rapat-rapat, kita akan dapat 2 graf. Untuk yang hijau ni, yang 2X tolak 2 ni, dia akan turun bawah sebanyak 2. Jadi kita tengok paksi 2 tadi tu, turun bawah, tarik bawah. Okay, jadi kita ada soalan yang C, 14C. C dia suruh kita lukiskan Y sama dengan 2 sin 2X. Y sama dengan 2 sin 2X. Okay, dan Y sama dengan 2 sin 2X tambah 3. Okay, jadi nampak ni tambah 3. Apa maksud tambah 3? Dia akan naik 3. Maksudnya, kalau kosong tu kita punya penanda aras yang pertama tu, untuk 2 sin 2X ni dia akan naik atas. Okay, jadi kita buat dulu. Buat satu-satu. Okay, yang ni sebab dia naik 3, kita tarik sikit. Naik 3. Jadi dia ada tinggi sikit. Okay, jadi ni kosong. Jadi 3 dia kat sini lah. 3 dekat sini. Okay, kita buat dulu. Y 2 sin 2X. Okay, kalau cara untuk guna kalkulator dia macam mana? Okay, jadi Y 2 sin. Jadi tulis 2 kat sini. Tulis sin kat sini. And then 2X kan? 2 dalam kurungan. Okay. Jadi yang dalam kurungan ni,
korang letaklah apa-apa darjah dia. Contoh nak tahu 135 kan. 135 tekan kat sini. Dapat negatif 2 kan. Jadi plot kat sini. Tanda negatif 2 kat mana. Jadi tanda kat sini negatif 2. 135 ni dekat sini maksudnya. Dan buat seterusnya, buat yang sama untuk semua ni. Okay, jadi bentuk dia akan jadi macam ni. Jadi dia akan sampai paksi 2. Dia akan sampai 2. Sekejap, bentuk tak sama pula. Okay, jadi warna merah ni adalah Y sama dengan 2 sin 2x. Okay, sin 2x maksudnya dia akan rapat-rapat. 2 sin 2x maksudnya apa? Paling tinggi dia adalah 2. Kan? Kan kita dah belajar kan, depan 2 ni apa dia? 2 ni adalah amplitude kan. 2 ni adalah amplitude. Jadi 2 ni paling tinggi, nampak? 2 paling tinggi kita. Paling tinggi kita adalah 2. Paling rendah kita negatif 2. Dia macam tu. Cara untuk tafsir kita punya graf tu macam tu. Okay, seterusnya kita ada apa lagi? Kita ada Y 2 sin 2x tambah 3. Tapi dia kata tambah 3. Maksudnya kita start daripada 3. Itu cara nak faham dia. Maksudnya kita punya paksi X kita macam kosong ni. Kita anggap kita punya kosong ni. Kita buat yang atas. Okay, jadi graf yang sama. Okay, jadi contohnya cikgu ambil yang ni. Tak boleh. Okay, jadi graf dia macam ni. Start daripada 3. Dia jadi macam ni. Kalau nak faham cara senang dia macam tu lah. Okay, macam mana kita nak tulis warna dia. Lukis warna dia. Okay, jadi cikgu buat warna biru hijau lah. Okay, jadi yang warna hijau ni adalah Y sama dengan 2 sin 2x tambah 3. Itu cara nak faham dia kan. Jadi maksudnya tambah 3 tu, kita anggap 3 tu jadi kosong kita yang baru. Jadi kalau korang perasan nampak bentuk warna dia sama kan. Corak dia sama. Corak dia sama dengan yang Y sin 2 sin 2x. 2 dekat depan ni. Jadi satu benda yang kita boleh belajar dekat sini adalah, kita boleh fahami adalah, okay, jadi Y sama dengan 2 sin 2x. Okay, 2 ni adalah amplitude baru kita. Jadi maksudnya kita, amplitude ni maksudnya nilai maksimum kita 2. Minimum kita negatif 2. Kan? Okay, kalau ada tambah 3 dekat sini, kita ada Y sama dengan 2 sin 2x tambah 3. Okay, 2 sin 2x tambah 3, apa maksud dia? 2 kat sini adalah amplitude. Okay, apa maksud amplitude? Paling tinggi adalah 2 daripada kosong. Okay. Jadi nampak ni, paling tinggi adalah nilai dia adalah 2. Paling rendah nilai dia adalah 2 juga. Tapi kalau paling bawah dia negatif 2 lah. Kan? Jadi ni 2. Ini nilai dia negatif 2. Itu maksud amplitude kan? Itu maksud amplitude. Okey. Jadi sin 2x ni apa maksud dia? 2x ni maksudnya dia akan rapat-rapat tau. Jadi kalau kita tengok sin x saja. Okey, ni sin x kita. Nampak kita dapat satu s saja kan? Kalau untuk sin x, ni nampak ni. Kita punya sin x, kita punya s adalah bentuk satu rapat-rapat. Okey, kalau sin 2x apa jadi? Sin 2x dia 2s kita dapat. Nampak? 1, 2s.
Itu maksud dia 2x tadi. Okey, apa maksud tambah 3? Apa maksud tambah 3 ni? Tambah 3 ni maksudnya daripada kosong. Kosong tambah 3. Tambah 3 naik atas. Tambah 3 naik atas maksudnya 3 ni kita anggap macam kosong tau. Kita anggap macam kosong. Nampak ni? Bentuk sama. Buat bentuk yang sama tapi kita start daripada kosong. Jadi tengok balik. Amplitude kita adalah 2. Jadi 3 kat sini patutnya nilai dia adalah 5 lah. Ni nilai dia 5. Jadi kalau korang tengok sebenarnya amplitude kita pun 2. Nampak? Dari 5 sampai 3 tu nilai dia 2. Dan ni 3 sampai 1. Ini 1 ni. Ini pun 2. Ya, cikgu padam yang warna merah ni. Oops, sorry. Sekejap Boleh faham tak? Dia crash pula lah. Sekejap. Dia punya ni tengah crash. Okey, jadi ni bentuk dia. Okey, jadi lagi sekali cikgu ulang. 2 dekat depan ni kan, 2 sin kan bentuk asal dia adalah sin x kan. Bentuk asal adalah sin x. Okey, jadi macam ni. Cikgu terangkan lagi sekali. Jadi contoh kita ada y sama dengan sin x. Bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Sama juga dengan cos x apa semua kan. Tapi cikgu tunjukkan y saja, sin x saja. Okey, jadi kalau contoh kita nak cari y sama dengan sin 2x. Y sin 2x apa jadi? Dia akan jadi bentuk dia macam ni. Kita akan ada 2x, 2s kat sini. Satu, 2. Okay. Satu, 2. Dia macam ni. Kalau sin 2x maksudnya 2x ni dia duduk rapat-rapat. Okay, kalau kita ada sin macam contoh yang sebelum ni kita ada sin 2 sin 2x. Okay, kalau kita ada y sama dengan 2 sin 2x. Okay, maksudnya bentuk dia sama macam sin 2x. Maksudnya bentuk dia sama macam ni. Cumanya kalau ini paling tinggi adalah 1. Paling rendah negatif 1. Cuma dekat sini dia akan jadi macam ni. Bentuk yang sama maksudnya ada 2s kat sini. Tapi yang paling tinggi adalah 2, paling rendah adalah negatif 2. Nampak ni? Paling tinggi 2, paling rendah negatif 2. Okay, kalau 2 sin, okay, tambah lagi. 2 sin 2x. Ada tambah 3 belakang ni. Tambah 3 belakang ni. Jadi apa maksud dia? Dia akan jadi macam ni. Sini kita ada kosong. Sini ada 3. Jadi dia start daripada 3 tau. Okay, dia akan jadi macam ni. Dia start daripada 3. Pakcik X kita kat sini. Tapi dia punya graf dia start daripada 3. Itu beza dia. Boleh faham tak semua?
Jadi maksudnya 2 dekat depan ni adalah amplitude. Jadi maksudnya 2 dekat sini adalah amplitude. Amplitude tu adalah maksud dia maksimum kita adalah, kalau kat sini dia tulis 2, maksimum kita adalah 2 lah. 2 tu daripada mana? 2 daripada kira lah. Okay, kalau daripada kosong, ini nilai dia adalah 2. Kan? Ni nilai dia 2. Ni nilai dia 2. Okay, ini pun sama juga, 2 juga. Dia kata maksudnya maksimum kita 2. Nampak ni kalau kita kira, yang ni 1 tau, ini bukan kosong. Ini adalah 1. Jadi 3 tolak 1, nilai dia adalah 2. Sama juga, ini adalah nilai dia 2. Ini memang sebab cikgu lukis tak jelas-jelas kan. Cikgu tak lukis tepat sangat. Tapi sebenarnya itulah maksud dia. Jadi 2 yang dekat depan ni adalah maksud dia amplitude. Jadi kalau yang 2x ni maksudnya dia macam sin x tapi dia duduk rapat-rapat. Jadi tambah 3 ni maksud dia start daripada 3. Kalau kita biasa ni start daripada kosong, kat sini kan kita start daripada kosong. Start daripada kosong. Ini start daripada kosong. Tapi untuk tambah 3 ni kita start daripada 3. Itu secara ringkas lah kalau nak faham untuk graf ni. Okey, boleh faham semua? Okay, boleh faham Okay, bagus. Jadi, itu ini cara senang untuk faham. Kan? Kalau cara manual, cara panjang dia, kan? Cara panjang ni macam mana? Kamu kena buat lah. Kalau cara panjang, kena buat plot macam ni. Setiap satu ni kena plot. Jadi, contohnya kita ada ni kan. Contoh kita ada y sama dengan 2 sin 2x. Jadi kita kena buat jadual lah. Buat jadual. Ini x, ini y kita. Jadi akan ada 0, 45, 90, 135, 180 dan seterusnya. And then kena tekan kalkulator satu-satu. Cara tekan kalkulator macam ni lah yang cikgu ajar tadi. 2 sin 2x. Jadi contoh 135. 135 nilai dia 2. Nilai 2. And then dekat kertas graf tu, dekat kertas graf korang tu, korang kena plot lah. Plot. Jadi tanda kat sini, tanda kat sini, tanda kat sini. Nanti dapatlah bentuk dia. Itu cara panjang dia. Tapi bila korang dah tahu cara ni, cara yang cikgu ajar ni, ini cara senang nak faham dia. Macam mana bentuk dia akan. Jadi kalau korang dah dapat bentuk kasar dia, secara kasar dia bentuk dia macam mana tadi tu, jadi senang je nak jawab soalan ni. Kan? Okay. Jadi itu soalan 14C. Jadi 14C yang ni lah tadi. Ini jawapan 14C. Jadi yang warna hijau ni untuk 2 sin 2x tambah 3. Jadi warna merah ni y sama dengan 2 sin 2x. Okay, tengok soalan 15. Tak sure kita sempat ke tak kan. Jadi kita ada 4 minit je lagi. Tak apa, jadi kita ada 4 minit je, kita ulang balik lah. Apa maksud dia tadi. Lagi sekali cikgu ulang apa maksud dia. Jadi ini kita ada cos 2x kan. Jadi maksudnya cos x. Cos x ni yang biasa. Ni yang warna biru. Cos x ni bentuk dia macam ni. Cos x bentuk dia macam ni. Cos 2x apa maksud dia? Kan 2x ni macam cikgu cakap tadi. Bentuk yang sama tapi sebab 2x dia duduk rapat-rapat. Okey, kalau agak-agak kalau 3x dia jadi macam ni. Dia lagi rapat daripada 2x. Maksudnya kalau 2x kita dapat 2c, 2 bentuk c. Kalau untuk cos 3x kita akan dapat 3x. 3c lah bentuk dia macam tu. Depends on soalan. Okay, jadi faham konsep tu, senang kita nak buat. Okay, tengok soalan nombor 15. Kita try dulu. Soalan 15 dia kata selesaikan masalah yang berikut. Okay, rajah di sebelah kanan menunjukkan graf y sama dengan sin x bagi kosong darjah. Jadi x kita antara 0 sampai 360. Jadi dia suruh cari koordinat b. Okay, kalau kita tengok koordinat b dekat mana ni? Okay, kita tengok koordinat b dekat mana ni? Okay, koordinat b dekat situ. And then dia suruh cari kita punya koordinat q. Koordinat q dekat situ. Okay. Jadi macam mana nak jawab soalan macam ni? Alright, kita buat soalan 15. Kita buat soalan 15A.
Jadi untuk tahu P dulu, okay, kita nak senang kita ambil lah gambar ni dulu. Alamak, tu buka yang lain pula. Okay, jadi ni graf kita. Cikgu ambil ni dulu. Okay, soalan dia suruh cari. Pertama dia suruh cari P. And then dia suruh cari Q. Cari P dan Q. Cari P dan Q. Okay, cari P dan Q. Mana nak cari P dan Q? Alright, untuk cari P. Jadi P nampak ni. P dekat sebelah kanan kan. Okay, kalau kita pasang P ni. Jadi graf ni dia akan sama tau, kiri dan kanan. Jadi kalau kita nampak P ni dia dekat sini. P dekat sini. Jadi sebelah dia punya yang sama dia adalah 42 darjah. Okay. Jadi nak senang untuk cari P 15A1 P adalah sama dengan 180 tolak dengan 42. Tolak dengan 42. Jadi P kita akan dapat 138. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita tengok 190 ni jarak antara P dengan 180 ni sama jarak dengan daripada 0 sampai 42. Sebab tu. Kalau kita tengok jarak antara 0 sampai 42 dengan P dengan 180 jarak adalah sama. Jarak 0 sampai 42 sama dengan P sampai 180. Jadi cara dia nak dapat P 180 tolak 42. Jadi kat sini kita dapat nilai dia 138 darjah. Kan? Jadi P kita dapat 138 darjah. Jadi nak tahu nilai P, kita gunakan Y sama dengan sin 2X. Jadi Y sama dengan sin X. Jadi X kita adalah 138. Jadi sama dengan masukkan nilai 138 ni sin 138 tekan calculator. Sin 138 sama dengan 0.6691. Jadi jawapan kita 0.6691. Okay, itu jawapan untuk 15A1. Alright, kita buat soalan nombor 2 pula. Okay, jadi kita ada nombor 2. Nampak ni Q. Okay, sama jarak dengan apa? Kan? Kalau kita tengok Q ni jarak dia dengan 270. 270 ke kiri sama jarak dengan 360 ke kiri. 270 ke kiri, jarak dia sama. Sebab apa sama? Sebab bila kita buat graf ni, nampak kalau kita ambil bentuk ni saja kan? Kalau kita ambil bentuk ni saja. Dia bentuk dia apa? Bentuk simetri. Jadi jarak kiri ke kiri dengan ke kanan adalah jarak dia sama. Jadi kalau kita tengok jarak dia, Q ni sama dengan 270 tolak 223 tolak 223 tolak 180. Jadi dari 360 dengan 180, jarak sama. Jarak ni adalah sama. Kiri dengan kanan ni adalah sama. Jadi Q ni, jadi sudut rujukan kita kat sini adalah, nak tahu jarak dia dulu, pertama sekali kita nak kena tolak 223 sudut tolak 180. Jadi kita akan dapat jarak dia adalah 43 darjah. Jadi jarak ni adalah 43. Jadi ini pun 43 juga jarak dia. Kan? Jadi kalau 43 jarak dia, maksudnya Q
Maksudnya Q jarak dia adalah 360 tolak 43 darjah. Jadi Q dia punya sudut adalah 317 darjah. Jadi nak tahu nilai Y dia pula kan? Nak tahu nilai Y dia macam mana? Jadi kat sini dia nak minta apa? Dia nak minta P dengan Q saja kan? Tengok balik soalan dia. Yes, ada yang nak tanya soalan ke apa tu? Jadi soalan satu ni dia nak coordinate B. Yes. Dia nak coordinate B, jadi sebab itulah B tu kita gunakan Y tadi. Soalan nombor 2 dia nak cari Q jadi. Jadi Q kita dah dapat lah. Q nilai dia adalah 317. Jadi kat sini koordinat B. Yes. Baik, jadi itulah soalan 15A1 dan 15A2. Okey, boleh faham semua? Okey, jadi sebab sebenarnya masa dah habis dah, 14 minit kan. Okey, jadi buat masa ni kita berhenti setakat ni je dulu. Jadi kita berhenti sampai soalan 15A. Jadi lepas ni next week kita akan sambung lah soalan 15B, C, D. And then kita akan bincang soalan SPM praktis. Jadi nanti cikgu harap pelajar boleh buat lah dekat rumah latihan dulu. Buat dulu soalan latihan 15B, C, D semua tu. Buat SPM praktis, next week kita bincang. Okey, jadi itu saja. Terima kasih, jumpa lagi next week. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Alright, you're welcome. Cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Cikgu.